Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin, habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita muliakan Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, seterusnya yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan ahli jawatan kuasa surau Kampung Padang Pak Wan, Rawai, Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Sekali lagi Allah beri peluang pada kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini sedikit sebanyak memberi kebaikan kepada diri kita di dalam dunia, insya-Allah memberi keuntungan kepada kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah beramai-ramai di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi saya akan tazkirah dulu, kemudian menjawab soalan di depan saya ni yang atau tulis dah ada lebih kurang 20 soalan. Jadi siapa yang belum tulis soalan boleh atur sekarang. Tulis atur je. Pah, tak payah mari sini. Tapi siapa yang tidak sempat pergi ke sekolah, dia tak pandai tulis, dia boleh bertanya dengan lisan. Mari depan ni, apa ni, apa kosong? Tak ada kopi. Mai depan, mai. Kosong sini. Mai depan. Depan ni jangan bagi kosong sini. Tu dia. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu, katanya sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada satu hari berjalan melalui dua majlis yang ada di dalam masjidnya. Salah satu majlis itu orang berzikir akan Allah, dan salah satu lagi majlis orang mengaji ilmu agama. Lalu Nabi SAW bersabda dengan ucapan yang dicatatkan dalam kitab-kitab hadis, kilal majlisaini ala khair, ahaduhuma afdalu min sahibihi, amma haula wa yad'una Allah wa yarghabuna ilayhi, wa amma haula yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna al-jahil, fa haula afdal, innama bu'istu mu'allima. Qala Abdullah ibnu Zaid fajalasa fihim au kama qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syahrus Sunnah, dan gitu juga dengan Imam Al-Baihaqi dan Ad-Daruqutni dan Ibnu Abdul Bari di dalam kitab masing-masing. Satu hari Nabi SAW dia masuk dalam masjid ni, dan dia ada dua halaqah, dua kumpulan, satu kumpulan, satu lagi jadi dua kumpulan. Salah satu kumpulan itu sedang berzikir ramai-ramai. Mana setapak di nu, setapak sini. Satu kumpulan yad'una Allah wa yarghabuna ilaih, berdoa kepada Allah, duk berdoa, duk berzikir ramai-ramai. Dan satu lagi kumpulan yata'allamuna al-fiqha, belajar memahami hukum-hukum agama. Dan wa yu'allimuna al-jahil, mengajar tu orang-orang jahil duk dengar, duk pakat mari mengaji. Maka Nabi SAW berkata, fahaula afdal, yang lebih afdal ialah yang mengajar agama dan belajar agama. Tetapi kedua-dua kumpulan ini baik. Sebab tu Nabi kata kilal majlisaini ala khair, berzikir pun baik, mengaji agama pun baik. Jadi kita pastikan kita ini biar dapat dua-dua ni. Kalau ada hari kita berzikir, ada hari kita belajar agama. Nampak? Cuma Nabi pesan awal lagi, ahaduhuma afdalu min sahibi, salah satu dari dua majlis ini lebih baik. Jadi Nabi bawa belakang sekali,
Wa amma fa haula afdalu. Maka belajar agama itu lebih baik. Jadi malam ini kita nak ambil kepahaman tentang masalah amal-amal soleh. Al-Imam Al-Ghazali menyebut 4 perkara kita nak sapa kepada Tuhan. 4 perkara kena ada. Yang pertama kena beriman. Yang kedua dengan ilmu. Yang ketiga dengan amal. Yang keempat dengan ikhlas. Ada 3 dak pakai awal. Ada 3 tak kira mana-mana pun. Ada ilmu, ada amal, ada ikhlas. Iman tak ada, tak pakai awal. Biar muduk di rawa pun tak pakai rawa juga. Ada iman, ada amal, ada ikhlas, tak pakai rawa. Ilmu tak ada. Ada iman, ada ilmu, ada ikhlas, tak pakai amal tak. Itu rentetan dia gitu je. Schedule kita ni hidup gitu je. Tujuan kita hidup ni nanang. Nanang buah ambil di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita tanam, buah ambil di akhirat lagi. Banyak lagi pohon. Masing-masing muhasabah diri. Ada pohon yang buah lebat. Ada orang dia pandai tanam pohon yang berbuah lebat. Maka banyaklah buah dia di akhirat. Ada orang buah dia pohon banyak, buah ada. Faham lagi? Ada orang buah banyak, pohon tak ada. Curi. Di bahan kelapa sawit orang akut ngebank. Orang lain nandang apa? Ada pergi curi buah orang. Jadi yang pertama iman. Iman menjadi persoalan kita pada akhir zaman ini. Ramai mana yang rosak iman. Dulu kita tak tahu mereka orang jadi rawa je. Orang Padang Pok Wang kalau cakap ngaruk, rosak akidah kita tahu lah. Pasal kita sembang kedai kopi dengan dia bagi hati kita dengar dia cakap. Ni boleh tahu. Tulis dalam Facebook. Lah budak ni sesak kalau gitu. Dia tulis. Dia tulis dalam Instagram, monogram, kilogram, kilometriko. Boleh tulis. Lah budak ni jahil. Lah budak ni gini. Budak ni rosak akidah. Budak ni syirik ni. Orang ni cakap gini syirik ni. Kita kena perlu bimbang sebab Nabi kata satabtariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umat aku akan berpecah 73 kumpulan. Bukan 73 orang. Lepas pada Nabi wafat jadi 73 kumpulan sampai kiamat. Berjuta-juta orang sekumpulan. Sinta ni wasab'un 72 finnar masuk neraka. Wahidah fil jannah. Satu je masuk syurga. Sebab tu kita kena sungguh-sungguh jadi satu ni, bukan satu jaket syarikat air tu kan, bukan. Satu hak Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi. Satu hadis aku atas akidah itu, sahabat aku atas akidah itu. Hadis yang lain al jamaah. Maka hak Rasulullah dan para sahabat kita gelar sunnah al jamaah. Hak ramai umat Islam dia ikut ulama-ulama yang muktabar. Waktu kena pastikan kita betul iman. Nombor 1 sekali. Faham? Kalau tak ngaji tak erti. Dan kalau kita tulis di t-shirt tak jadi, dia kena ngaji juga. Tulis tak jadi. Persatuan Ahli Sunnah wal Jamaah Kampung Padang Pok Wang. Tak jadi apa tulis gitu. Faham lagi? Kalau mau pegang Mu'tazilah, masuk neraka. Mau pegang Qadariyah, masuk neraka. Pegangan mu Jabariyah, pegangan mu Jahmiyah, pegangan mu Mujassimah, pegangan mu Musyabbihah, pegangan mu Syiah, tak guna. Faham? Itu kena belajarlah sungguh-sungguh. Jadi kena iman. Biar betul iman. Dah apa kalau kita mengucap 2 kalimah syahadah tak beriman lagi? Kena ngaji akidah, kena ustaz dengar, ustaz ngajar pula bab iman baru beriman. Ni jawab pang ni. Pang. Kita belajar bab akidah, mari dengar biar kemah akidah. Kita belajar bab iman, kita dengar dari kecil sifat 20 apa semua. Bukan nak jadi orang Islam. Kita Islam dah. Kita Islam bukan dengan kitab sifat 20. Kita Islam bukan mari ngaji bab akidah ustaz ngajar. Islam dengan 2 kalimah syahadah, kita Islam dah. Faham? Dah apa pergi ngaji pula supaya kalimah ini tidak rosak sampai hari kita mati. Faham tak? Tu tujuan.
Kita ambil benih sawi, faham? Kita lepas atas tanah. Tubik sawi ke tubik getah? Ada? Mengucap 2 kalimah syahadah takkan jadi Kristian. Takkan jadi Hindu. Jadi Islam ah. Tapi benih sawi walaupun tubik pucuk sawi, berapa kena buat batas pula? Berapa kena sirang pula? Berapa kena baja pula? Berapa dah boleh air lebih? Berapa dah boleh panas sangat? Takut mampu. Faham ke? Itu tujuan belajar ilmu iman supaya syahadah kita itu terpelihara. Kerana apa? Boleh tengok sekarang Facebook, Instagram dan sebagainya, budak-budak cakap rosak iman, batal iman. Jadi kufur dan sebagainya. Mak dia lahir ke dia Islam. Tahu tak? Tengah jalan jadi kufur. Kerana apa? Kerana tak ada ilmu. Kalau ada ilmu takkan cakap bodoh gitu. Kalau dia ada mengaji takkan cakap ngaruk ngabang. Faham? Itu tujuan belajar. Supaya syahadah kita ini kekal daripada sekarang sampai kita menutup mata bertemu dengan Allah. Nah. Nombor 2, ilmu. Ilmu. Kena mengaji. Al-ilmu bita'allum. Ilmu kena berguru. Nampak? Atau katakan, kalau kita berguru dengan buku, syaitan jadi tok guru. Bukan maksud haram baca buku. Kena faham baik. Maksudnya jika tidak ada guru tempat kita bertanya apa yang kita tidak faham dari buku yang kita baca, maka syaitan akan masuk mencelah supaya kita kefahamannya salah. Faham lagi? Dalam ada guru yang cocok. Faham? Sebab syaitan ni tak ada pecing. Faham lagi? Dia tak ada setan 5 setan mana setan ramai-ramai dah duduk dak pergi ngacau kan ceng dah setan tu. Dah berapa dah umur tang? 55 dah. Ada becing? Tak ada. Faham lagi? Dia tak ada becing. Nah, dalam mu ada tok guru dia cocok lagi. Nah, 3-4 dah tok guru duk menadah. Bahan tak lain lagi. Apa tahu kalau tak ada guru? Itu maksudnya. Jadi bila kita tidak ada guru, kita berbahaya. Tidak mesti kita sesat dengan baca. Belum tentu. Kemungkinan tidak salah. Tapi kemungkinan salah tu ada tak? Ada. Tak usah tafsir hadis. Alik betul, tak ada guru tu. Mudah akan betul lah pagi kiamat. Dia tak pernah ngaji guru Quran, tak pernah ngaji alik betul huruf jaiyah, dia baca diri. Boleh tak jadi pandai alik betul? Tak boleh. Faham? Dah tu alik betul dah tafsir. Faham? Orang lain ni tak laku. Mu ayat ni mu nampak apa ni tafsir? Aku rasa gini kau. Hodoh. Faham? Dia ingat macam lagu waktu dia tulis. Dia tak boleh berasa-berasa gitu. Al-Quran, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran guna akal dia sendiri, maka sedialah tiket masuk neraka. Jangan main-main, tak ada ilmu. Alik betul babah. Faham? Betul tak? Penting ilmu. Bukan kata ilmu akhirat, ilmu dunia penting. Ada orang tak sekolah orang ambil jadi cikgu. Ada apa SRP boleh jadi doktor? Tak. Cuma sebut seorang nama pilot sekolah kat Johannang. Kalau Johannang pilot. Pelawak mana ada. Faham lagi? Nah, mu nak baca meta kau ni, meta on dakat boleh ya. Batu kata Imam Syafi'i, man arada bid dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa nak cemerlang hidup dalam dunia, kena ada ilmu dunia. Wa man arada bil akhirah, siapa nak cemerlang di akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia kena ada ilmu akhirat. Nampak? Dia hang wajar boleh kerja politik. Faham lagi? Tak pah pun boleh jadi wakil rakyat. Faham lagi? Tu kita tak masuk buat punah nombor. Tapi kalau kerja lain pada politik, dia kena ada sertifikat. Kena ada kemahiran, kena ada ilmu. Betul tak? Negara kita kena ngaji tau. Kena ngaji dulu. Faham? Lama tak orang takut, faham? 3 kali turun orang terbalik bohong. Tak?
Kita pergi kerja kedai motosikal. Dak anda pergi dak biasa pergi dak anda, dak rajin buka enjin dak anda nak sebih motor, nak kerja sangat orang kata ada kerja kosong. Dewi kita akak enjin orang. Tu dia suruh kenal pelayar dulu, ni pelayar. Ni ngepik. Faham lagi? Ni screwdriver. Ni spanner katok. Nah, ida wi buka enjin orang, punah jahanam motor orang. Padahal motor atas situ bukan motor mondek-mondek, kapung. Basah kapung je. Tidak wi juga kerana tidak ada ilmu. Dan kita mayat baca Fatihah umur 63 lah. Gigi megedu. Tapi bukan rawal lah tu ni manipi. Dah. Tak apa kita balik kat ni. Dah balik kat ni. Dah. Faham contoh. Dah, Nabi kata la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak pakai sembahyang kalau tak baca Fatihah. Tak panggil baca Fatihah kalau magedu gitu. Nah, siratal ladina an'amta alaihim. Nak giduan ni tu. Faham? Nama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Faham lagi? Orang bismillah ni bismillah. Nah, ni masalah. Yang kedua kena amal. Al-ilmu bila amal zambun. Ilmu ada tidak mengamalkan berdosa. Ada iman, ada ilmu, ada amal. Alhamdulillah. Yang keempat ikhlas. Amal banyak tidak ikhlas. Dah faham ni. Yura'unan nas. Allah kata mereka riak kepada manusia. Contoh sebab apa? Sebab tidak ada ikhlas. Ikhlas penting. Surah tu biasa kalau bang slow je. Pasal 3 orang mari mayang kerik. Tiba-tiba hari tu 400 orang singgah. Tu bila tengok Allah. Ini Kuala Lumpur singgah. Dia bang molek ke dia bang macam biasa? Dia buat belagu ke dia buat macam biasa? Hari-hari biasa slow. Pasal 3 orang yang mari, bang. Dah kalau 500 orang mari, Allah. Dengar siapa ke pada kurang. Kerana apa? Kerana supaya orang panggil kata dia pandai. Allah punah jannah Nabi. Tu imam, dah tu imam 3 orang duduk belakang. Kulhu, kuliah, kulhu. Kuliah, kulhu. Tiba-tiba 1000 orang mari itu. Syaitan pun cocok. Imam. Baqarah. Faham lagi? Nah, kita pun layang dia. Wallazi. Tengok. Kata Imam Ghazali kana amaluhu haba'am mansura. Jadilah amalnya itu debu yang ditiup angin. Sebab apa? Riya. Maya-maya. Orang WPT boleh ambil. Orang hadiah lepas maya-maya boleh ambil. Faham lagi? Itu orang sedekah boleh ambil. Tapi jangan hati kita maya-maya nak witih orang. Faham lagi? Ada beza tak situ? Ni barang dalam. Barang dalam jangan tomoh orang, kita tak nampak. Betul tak? Bukan dada dia transparent macam jam. Tak nampak. Boleh jadi dia riak, boleh jadi tidak riak, boleh jadi kerana nak piti, boleh jadi kerana Allah. Kita tak tahu. Bila tak tahu kita jangan tuduh orang. Cuma bagi kita. Walaupun ulama fiqh kata bila kita semayang jenazah, semayang lain, orang minta mayang hajat dan sebagainya, orang beri hadiah boleh ambil. Jangan perut kita, hati kita nak ke benda tu. Takut jadi bukan kerana Allah, tak ada pahala. Situ je. Jadi habis mayak-mayak dia, Tok Imam dah balik lagi, duduk atas lambu. Tuan rumah dia, Tok Imam dah balik lagi. Dah pergi ni. Faham lagi? Punah. Faham? Orang pergi ambil, tak pergi balik. Bukan rumahmu situ, bukan orang mati je. Faham? Straight balik. Mari ngajar orang beri hadiah ambil, orang tak beri balik. Dah orang beri banyak sejuta, banyak rezeki hari tu. Orang beri sikit itu, beri 15 hari. Ngajar sedak 2 jam, 15 hari orang beri. Rezeki sikit hari tu. Faham? Kemah tu. Nampak tak?
Tok Bilal dah ingat hari, bola kocek dia, senyap. Balik terus. Tak ada rezeki hari tu. Tu selamat. Tahu tak? Mana tahu kok jadi orang ngajar dia memang mitok biti jeng. Dia ni macam-macam, deposit lah apalah. Macam dah ngajar. Kau mitok deposit je. Orang pergi banyak, rezeki kita banyak hari tu. Tahu tak? Orang pergi sikit, rezeki sikit. Barang tulis dah kan? Dah ingat wi, balik terus. Tunggu lah. Kan pergi halu lah, tak ada wi pergi malam tau. Musuh tak ngajar baca hadis baca apa. Itu perjalanan kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beri hadiah ambil, orang tak beri pun tak ambil. Ikhlas. Siapa ikhlas, syaitan takut. Orang yang syaitan lelah ialah ikhlas. Orang yang ikhlas. Hak jenis dah ikhlas dah lelah, mudah kira. Syaitan kalau dengar orang ikhlas dia sakit hati. Berapa lelah nak boleh kira goda. Yang dia duduk hasut manusia ni sebab apa? Sebab syaitan ni jenis tuna janji. Faham tak? Dia sudah berjanji bila dihalau oleh Allah dari syurga, diisytiharkan kufur, ketika suruh sujud pada Adam dia tak mau sujud, dan dihukumkan kafir kekal dalam neraka. Dia dengar hukum kekal dalam neraka di akhirat, dia balas dendam. Lalu dia melapaskan satu janji di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajmain, demi Tuhan yang engkau jadikan aku daripada api. Nampak? Mu yang jadikan aku. Hari ni aku bersumpah, aku berjanji, ughwiyannahum ajmain. Lang tu duduk pada tempat sumpah, makna sungguh aku akan hasut semua keturunan manusia illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu yang ikhlas. Jelas dah situ. Faham lagi? Kita tak nak kena masuk golongan ikhlas. Faham? Tak ada jalan lain. Tidak awal kita. Jadi bila Nabi tengok dua kumpulan, majlis ini makna dua tempat duduk. Majlis ni tempat orang duduk. Tu panggil majlis. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat. Tak. Majlis tempat orang duduk walaupun berdiri. Duduk situ makna berhenti ramai-ramai situ. Panggil majlis. Dua-dua ni kilal majlisaini ala khair. Orang berzikir pun molek, orang mengaji agama pun molek. Faham? Jadi biarlah hidup kita ni ada kesempatan duduk dengan orang molek-molek. Kalau tak duduk dengan orang berzikir, duduk dengan orang mengaji agama. Kalau di rumah tidak berzikir, belajarlah agama. Kalau tak belajar agama, berzikirlah. Kita berzikir pun tak, belajar agama pun tak. Orang duduk ngajar wah, dia duduk layang TikTok di rumah. Orang duduk ngajar sampai pecah tekak-tekak, dia duduk tengok drama. Daripada tahun 80-an sampai 2021 duduk layang ke drama lagi. Drama tu tipu, pelawak. Orang ngajar tu betul, orang ngajar Quran betul, orang ngajar tafsir betul, orang ngajar hadis betul, orang ngajar fiqh betul, betul tak? Semua betul lah ke? Orang ngajar sirah Nabi betul. Hak pelawak ni tu dalam tadi bising itulah cerita. Dijawab pula, tak baik kata pelawak gitu. Ustaz tak minat tak dia marah korang. Kita bukan marah, kita kata pelawak. Bukan marah. Kan ditulis habis drama. Drama ini hanyalah rekaan semata-mata. Tidak ada kena-mengena dengan yang hidup atau yang telah mati. Ada tak tulis? Ada? Itu bahasa KL. Kalau bahasa Terengganu, reka je ni, semua kena lebang. Tapi dia tak tulis hati Terengganu. Faham lagi? Dia tulis bahasa KL lupa. Tak. Hamba sampai tak boleh tengok dia. Bukan tak boleh tengok. Faham? Berpada-pada. Kalau tidak, bahan laga kita. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dua perkara yang melagakan kita. Yang pertama la'ibun, permainan. Yang kedua lahwun, hiburan. Permainan, hiburan. Permainan orang muda. Tubik luar. Hak tu lala dengan bola ni, lala dengan bola badminton, hak tu lala dengan basikal, tu lala macam-macam jenis lala. Faham? Tahu tak?
Hiburan hak dah nak tubik rumah. Mana orang tua tok kita, tok ki ayah mak bagi hiburan. Khetak buka joget tu. Tu kena lara rumah. Anak cucu lara luar. La ibung walah wong. Bahan lara orang Terengganu panggil. Sikit-sikit dah lah hiburan. Tak salah. Sikit-sikit. Banyaknya ngaji. Main sikit-sikit. Banyaknya beramal. Tu bagus betul. Faham? Jika ni kalau kita main dang salah ke? Main dang tak salah. Tapi 2-3 papang. Dalam kitab I'anah Talibin kata main sepapang, 2 papang, seri, 2 satu sama, final. Jadi ya tu baru panggil hobi. Ni main dang dari 8 pagi sampai ke 7:30 petang. Tu bukan habis gila babi. Betul tak? Sampai muka dia sama-sama macam ketudung botol jadi. Dua adat ke papandang. Orang nak jemput kahwin, nak madah apa semua pergi kat Maidang. Dia tak boleh rumah. Faham? Ini masalah. Kita belajar jangan sampai kita cuai. Sebab kita sekejap sahaja. Kejap bola lubang. Kejap bola lubang. Ini COVID silent killer, pembunuh senyap. Kalau tak bising bangga orang macam dulu tak? Dah seorang bola lubang. Tengok pakai topeng belaka, duduk kubur. Oh ya tu. Faham? Jalan pula 2-3 hari nampak seorang bola lubang. Tak bisi bangga dah, faham? Orang putih panggil silent killer, pembunuh senyap. Maka berzikir, apa tujuan berzikir? Kita ni tujuan kita hidup untuk melakukan amal ibadah. Zahiriah kita. Hati kita ini tepat ingat kepada Allah. Faham? Zahir kita ini cari makan, buat kerja-kerja amal, sama ada untuk dunia dan akhirat. Dalaman kita ni, jiwa kita, roh kita, makanan kita, zikir. Faham? Binatang berzikir kepada Allah, gunung ganang berzikir kepada Allah, daun-daun berzikir kepada Allah. Tu daun ubi. Batu Nabi kata jangan retuh, makruh. Kita jalan-jalan nampak daun retuh, makruh. Faham lagi tepi-tepi jalan makruh. Pasal dia duduk berzikir, yusabbihnallah, daun-daun pokok-pokok yusabbihnallah, bertasbih akan Allah. Kita dah ada tasbih. Mana ngaruk ngabang kali cakap daun tasbih pergi getu. Ganah pada beruk. Betul tak? Jadi getu daun. Jangan getu daun. Kalau orang haram, hak biar jalan makruh. Bukan tak boleh tebang, ada tujuan tak apa lah. Apa kerak dah sakok kereta nak lalu. Betul. Ada undang-undang, ada peraturan. Kat ni boleh, kat ni tak boleh. Kita tak berzikir. Orang yang tidak berzikir mayat. Dia mayat. Mayat berjalan. Ramai tak mayat berjalan ni? Nabi kata masalul ladzi yazkurunallaha wa yazkurullah wa masalil ladzi la yazkuruhu kamasalil hayyi wal mayyit atau kama qala. Perbandingan orang yang zikir Allah dengan orang yang tidak zikir Allah seperti orang yang hidup dengan mayat. Kita mayat ke orang hidup? Dia jawab. Orang hidup. Tapi masuk dalam hadis ni mayat ke kita orang hidup? Mayat. Faham lagi? Ramanya mayat. Faham lagi? Nampak tak? Mayat akhir zaman naik maybe Exia Hodo. Mayat naik maybe. Sebab pun kata dia mayat, Nabi kata tidak berzikir. Tak kira siapa pun. Itu contoh. Mayat berzikir tak? Kerah kejung? Tak. Kita zikir sebut Allah. Dah kalimah apa ikut pandanganmu nak sebut? Sebutlah zikir apa saja, sebut nama Allah, sebut sifat Allah. Zikir yang datang dalam Quran, zikir. Zikir yang sebut dalam hadis, silakan. Zikir yang dikarang oleh alim ulama, silakan. Nak karang sendiri zikir, silakan. Asalkan puji-pujian menyebut membesarkan Allah, menyucikan Allah. Itu nama zikir. Kalau gawe piti kita berzikir. Kalau gawe piti zikir ya. Faham? Tapi oleh kerana tak boleh piti,
Tidak zikir. Betul tak? Ha? Kalau kau bayar kerajaan, bayar PT. Oh, tengok. Menteri besar umum dalam radio Terengganu. Mulai 1 bulan 1 2022, kerajaan akan membayar rakyat Terengganu yang berzikir pada pukul 7 pagi sampai 8 pagi setiap hari sejam saja sehari, dibayar sebanyak RM10,000 tunai selepas siap zikir. Oh, tengok. Hak ngisap zikir. Zikir bi. Faham tak ni? Jarum dah lah kecek. Zikir nombor ekor setambul lah kecek. Zikir bi apa? Piti. Pasal kita bukan bertuhankan Allah, bertuhankan piti. Faham? Kata Ibrahim bin Adham, likulli ummatin sanamun wa sanamu hadhil ummah ad-dananir wa darahim. Setiap umat ada berhala yang disembah, maka berhala umat Muhammad sembah piti. Ha. Dan ni ramai mari dengar ni, nak sembah piti ke mana? Mari dengar pasal dak belaga dengan piti. Cara nak uji piti malam ni. Memang tak hari malam ni. Betul tak? Mun duduk dua ni. Gelugo. Ku apa siap nak hari ni? 6:30. Masa mu nak turun tu, kalau kawan mu telefon, main minum air, mu pergi tak? Mu batal tak kuliah? Tak batal. Tapi kalau kawan mu seorang hak Kuala Lumpur, faham? Dia kata ni, aku dari KL ni, nak singgah kejap je. Tapi ada diaji, mu turun diaji sekarang. Awak kata tak boleh nak pergi kuliah ni, ke Padang Pak Wang mana ni? 6:30 dah ni. Tahu dah batas sekali hutang mu itu ni, tak ingat 38,000 ni kes nak pergi ke mutangan. Ada hari dah ni kan aku tak bayar habis dah kan. Mu mari tak kuliah? Jangan pelawak dalam surga. Jawab ikhlas kerana Allah. Jawab. Mari ke dia ambil piti? Dia ambil piti. Dah. Mu suka, mu sama. Situlah faham lagi. Jadi oleh kerana PT tidak ganggu kita malam ni, kita duduklah dalam majlis ilmu. Faham? Tu. Fitnah duit. Faham tak lagi? Zikir dah ada duit, ngaji pun dah ada duit. Biar. Kita nak akhirat. Atas dunia tak ada susah. Faham? Tak ada susah. Tak ada bring Aisina tu baik. Faham tak? Tak ada piti sangat boleh kerja, mana-mana boleh kerja. Tak boleh kerja boleh minum air kok. Duduk kat kedai kopi kawan belanja punya. Mak minum air? Boleh. Duduk kedai kopi. Orang belanja takkan tak siang kamu susah tak. Tak ada orang nak belanja minum air. Air sungai. Faham lagi? Nampak? Tapi kalau dah masuk dalam lubang tu, man dakhalal qabra, kata Sina Uwaqah, bila zadin faka'annahu man dakhalal qabra bila zadin faka'annahu dakhalal bahra bila sapinah. Siapa masuk dalam kubur tak ada amal bekal amal, sama seperti terjun dalam laut, tidak ada perahu. Kita ajak mak kita ada anak berenang, pak kita, cik kita, tok kita, tok nyang kita, tok wang kita, boleh 10 orang tua, buah tahu untuk laut. Pergi 3 jam di tengah laut tu, dalam air dalam mana, dalam 1000 depa, kita tolak tok kita dalam air. Tolak tok, tolak mak, berkelepar tak lah tu. Gitulah mayat di alam barzakh. Al-mayyitu fil qabri kal ghariqil mughawwis. Mayat dalam kubur seperti orang yang sedang lemah, meminta-minta tolong, lemah. Apa? Tak ada kan? Dah belajar takbir tak sah. Takbir semayang. Kalau tak takbir sah tak mayang? Takbir berapa huruf? 8 huruf. Alif lang lang he. Alif ka bera. 8 huruf. Allahu Akbar. Faham? Al-Imam An-Nawawi sebut, Syekh Ibn Hajar sebut, Ibn Nawawi sebut dalam Majmu', Ibn Hajar sebut dalam Tuhfah, Syekh Ramli sebut dalam Nihayah. Kalau kita tinggal sehuruf je, tak sah takbir. Dia mesti 8 huruf. Kerana itulah yang Nabi takbir dari awal Nabi semayang sampai wafat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu semayang tapi macam yang aku semayang. Hak mana aku sebut gitu, mu kena sebut gitu.
Nabi sebut katanya sahabat, Allahu Akbar. Dah kita, wah, mana tak ada dah. Ada orang Allah aja, Allah Akbar ada. Pasal Akbar. Tu dah. Baca suruh ngaji. Wajib belajar Fatihah, baca sampai betul. Biar tak pun tapi nak betul. Tak wajib kita belajar 113 surah lagi. Quran ada 114 surah. Surah yang wajib semua tua lelaki tua muda lelaki puan wajib kena belajar ialah Fatihah. Kerana tidak sah sembahyang, tak pakai sembahyang liman lam yaqra bi ummil kitab. Tak pakai sembahyang liman bagi orang-orang lam yaqra tidak baca ummul kitab. Bismillah selalu ada. Bismillah 19 huruf, kita baca 18 tak sah. Buat contoh. Rohok lagi tu, pagi tu semua benda. Tak rohok kan? Orang lain belajar orang lain dia sebut. Rohok lah sama tak mengaji. Fatihah 156 huruf. Kena sebut 156. Kalau 155 tak cukup se. Belajar. Tak rugi pun. Orang laki-laki dia semayang kat Nabi. Habis semayang dia tengok Nabi. Habis semayang dia semayang. Lepas semayang dia pergi kat Nabi. Dah Nabi ada kan? Memang orang pergi Nabi ada. Bukan YB, Nabi. Dia pergi kat Nabi, dia kata Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab Waalaikumsalam. Kemudian Nabi kata kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun semayang semula. Mu dak semayang tadi. Pada hari semayang dah. Dia pun semayang mula. Habis semayang nak salam pula. Nabi jawab salam. Nabi kata kum farji'. Ada riwayat lain, a'id, ulangi. Semayang mula. Fa innaka lam tusalli, kamu belum semayang. 3 kali semayang, 3 kali Nabi kata farji', ulangi semula. Fa innaka lam tusalli, kamu belum semayang. Atau maksudnya semayang kamu tidak sah. Akhirnya laki-laki kata, ya Rasulullah, alimni, ajar aku. Tolong ajarlah. Hak tu yang aku retinya. Rupanya dia laju. Dia rokok, tak dang nak bertamak ninah, dia akak dah. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada tak gitu? Kita tengok perhati anak dara kita, bini kita, laki kita, pak kita, anak kita, faham? Allahu Akbar. Bila Nabi ajarlah sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Kamu lepas habis bacaan baru kamu rakaat, summa. Lepas tu baru rakaat. Tapi rakaat bukan rakaat saja. Hatta siapa tatma'inna raki'ah, kamu duduk dalam rakaat tamakninah. Mana berhenti tu? Allahu Akbar, berhenti. Barulah somarfa. Belah ada tamakninah, summa. Lepas tu irfa, angkat kepalamu. Hatta tatma'inna qa'imah, siapa kamu diam tamakninah di dalam iktidal. Masjud, lepas tamakninah dalam iktidal sudah ada, masjud, turunlah sujud. Hatta tatma'inna sajida, siapa kamu tamakninah di dalam sujud. Baru laki-laki tu tahu rupanya semayang dia tak sah. Sebab apa? Tidak ada ilmu. Tahu tak? Ini laki-laki di zaman Nabi. Zaman paling berkat zaman Nabi. Zaman paling banyak turun rahmat zaman Nabi. Zaman paling banyak malaikat turun naik ke bumi zaman Nabi. Zaman paling banyak diberi pahala zaman Nabi. Zaman paling banyak diberi keampunan dosa zaman Nabi. Tapi tak mengaji, tak sah juga semayang. Kita duduk zaman paling suai, tak mengaji pula. Faham lagi? Duduk zaman pelawar, zaman lebong, zaman fitnah, zaman makan haram, betul tak? Tak ngaji pula. Bayang.
Kita ngaji sekolah, mu sekolah apa darjah apa? Siapa darjah apa sekolah? Siapa umur berapa belajar sekolah? Tingkatan 6. Daripada sekolah rendah, lepas tu tingkatan 6. Sekolah rendah 6 tahun, tingkatan 6. Jadi semua sekali ada 11 tahun. Ya, 12 tahun lah, tingkatan 6 dua. 6 campur 6, 12, 13 tahun belajar. Darjah berapa atau tingkatan berapa, dak beli buku. Ada darjah 4 ke darjah 3 dak beli buku tahun tu. Beli tak mau? Dah belajar agama? Sebab tu kita lebih dunia. Belajar agama. Hari buat buka kita apa pula, kan duduk aja. Tahu tak? Dah macam mana Tuhan nak lebih kita nak jadi alim, tak alim. Allah beri ilmu ni kadar mana kita letak nilai dia. Kita letak nilainya tinggi, Allah beri banyak kita. Berarti Imam Syafi'i alim. Awak hafal ilmu, hafal. Nangis hadap pitih nak ngaji dengan Imam Malik, kitab Muwatta, tak ada pitih nak beli. Tak masuk, tak ada kitab, Imam Malik tak beri masuk. Tak benar. Nak ngaji ambil hadis kena ada kitab. Pinjam 3 malam dengan orang hafal 1,200 hadis. Baru dia ngaji. Kita bukan saja tak tahu beli buku kalau tak beli balut nangis pula. Nangis tak ada pembalut buku. Tahu tak? Buku sekolah. Nak balut pula. Nak wi comel, habis mau itih. Ngaji pula sampai tingkatan pula, sampai kolej pula, sampai diploma pula, sampai degree pula, berpuluh ribu habis pitih. Sungguh-sungguh. Tak salah, tapi buat lagi tu attack ke ilmu agama. Betul tak? Kita tak buat, bila tak buat, gini lah jadi ayat kacauannya gini lah. Lagi kadar gini lah. Mu nak jadi alim bersama sorry bah. Kena berkorban. Macam orang ngaji ilmu dunia. Betul tak? Suk nambah siti beribu. Bayar. Hak jual kambing, jual beruk. Nak bayar nambah siti. Tapi ustaz kata minggu depan tu ingat tu kitab baru tu. Pakak beli dah belaka. Berapa ya ustaz kitab? Pak Ria benar. Kejut dengar Pak Ria kitab. Padahal Pak Ria kitab 6 tahun baru khatam. Banyak ilmu dalam. Jadi Allah tak beri kita alim sebab kita letak ilmu agama nilainya rendah sangat. Jadi kita baiki balik. Kita hidup sekarang ini masih hidup, itulah modal paling besar. Tak, bukan modal kita duit, bukan modal kita tanah banyak, harta banyak, rumah banyak, bukan. Modal terbesar yang kita ada, nyawa masih ada. Betul tak ke? Bila nyawa masih ada, nak berzikir boleh, nak mengaji boleh, nak semayang boleh, istighfar boleh, selawat boleh, nak sedekah boleh, nak buat baik boleh, nak pergi surau boleh, tidur sejik terus boleh. Dan mati dalam ni ada benda dah. Betul tak? Ada. Tinggal benda, tinggal batu. Bukan batu banyak, batu nesang. Tahu tak? Kalau laki bulat, puang lepeh. Kalau ladang lah, sini tak tahu, aku pasal lain. Batu nesang, kalau batu nesang bulat, laki mati. Batu nesang lepeh, puang. Tak wajib gitu. Budaya, nak buat kenal. Tinggal tu. Berapa utik, berapa hias utik tu? 28 hias keping. Sesek. Faham tak? Itu bekal kita lagi. Kita tengok atas kubur, ada anak-anak duduk atas kubur. Ada tak? Dia tu bukan anak dia lalu kau ni. Tu depan tu anak dia. Dari kubur dah. Pak dia tu duduk jangit motor, duduk 3 buah. Biar kubur ayah. Wow, belum motor. Ingat ke baca betul ada di Wiyazah ayah dia. Akhir zaman tu tak? Ni zaman kita hidup, dah zaman kita mati lagi. Angga-angga anak kita nak kubur tak kubur kita ngaji. Ada. Dah hari saya kelah harang dah.
Tinggal apa dia duduk tak kubur kita lagi. Karung. Faham lagi? Mu tengok tahu dengan siang. Karung ke anak si mati? Ha? Karung. Anak akak si mati tu karung. Faham lagi? Ha. Ada. Ke dah betul gitu? Ada. Yang tadiru da'wata ahlillah. Mayat dia alam barzakh semua menunggu-nunggu orang berdoa untuk dia. Fa iza laikat tu bila mereka berdoa untuk si mati, bila mereka ada melakukan amal untuk si mati, kanat lahu khairan minad dunya wa fiha, jadilah doa dari orang hidup, jadilah amalan orang hidup itu lebih berharga kepada mayat dari dunia dan isinya lagi. Nampak? Sagi kubur kita, mu tengok kubur MB yang lama dah. Ada nak beranak lagi. Nampak? Kubur kaya-kaya dah kita, basak cerai dah. Tak usah kira ayam berok kapur. Faham? No, kubur orang senang, hebat-hebat. Ada lagi? Ada. Ha. Habis ramai hari Jumaat. Jumaat ramai sikit. Ramai ni ada 2 orang tu hari. Faham? Tak? Rakyat 500 orang nak kapung tu. Ha. Pergi kubur 2 orang. Nah, patut nak tengok kapung tu nak suka ke akhirat ke tak suka, jangan tengok sejik, tengok kubur. Faham? Kalau kubur ramai, kapung itu suka akhirat. Dah. Kapung kita ramai tak kubur orang? Jauh. Situ hukum dia. Faham lagi? Nah. Nangislah kita duduk dalam tu. Nangis lagi. Faham? Nangis dalam dangis haratan tu ada orang nangis tau. Aja nak tengok drama. Drama kau buat ni cerita Melayu. Dok kira apa kalau mati anak-anak nangis tau. Nangisnya bini nangis kuat kali. Betul tak? Nangis kuat kali. Kita mati ke ada dok orang nangis. Tak ada. Abi kuat nangis bini dengan anak kita. Anak kita tu pun dah tubik inguh. Merah mata kita. Pukul 4 siap buh kita lah kubur, konang kita tengok bola. Betul tak? Itu akhir zaman. Bini kita lama sikit, lebih kurang 3 hari sedih. Hari pertama tu inguh macam belong. Ija tubik kat hidung. Faham? Hari kedua air mata je neleh pagi. Tubik nak tengok pintu, tengok mak kita duduk dapur kan. Neleh mati. Kita pergi beli nasi sedap-sedap biarlah. Nak mari amak makan beli nasi ni lah, ikan merah ni gula kuning. Makan adik-adik ramai-ramai esok-esok nak balik belaka dah. Mak kita hari kedua, apa mak dah sedap mulut makan. Hari ketiga mari mak ni lauk gula nanah ada apa ni, paling itik celup tepung ada belaka dah ni. Dengan daging pasala apa semua. Tak apalah. Bubur sikit dengan banyak sangat. Hari pertama dah makan, hari kedua makan separuh. Hari ketiga bubur sikit jangan banyak sangat. Kau molek lah. Betul tak? Gitu je lah. Hari keempat mak jumpa dah piti hayah rupanya 40,000 sungguh bawah kan. Jangan cara. Mak kira dah kayak gini. Kita dalam kubur, marabuka, siapa Tuhanmu? Dah dia jawab, tokak atas kepala. Tebuklah kita adi tokak muka anaki, pemukul hak katok orang tu letak atas gunung, coh gunung. Dah kepala kita. Kalau kita nak rasa, tak ada nak test tokak tu. Ginilah balik sekarang, ambil, panggil anak kita, cik jangan sekolah rendah, hak tadika. Lepas tu dia tukar orang nukang tau. Faham? Cik kata atas kepala mak habis geng. Adik cik kata atas kepala mak habis geng. Kalau tidak ICU, tahlil. Faham lagi? Ada bayang dalam tu. Suara macam peti, mata biru tu berapi. Marabuka wa man nabiyuka wa ma'tiqaduka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Sab'a layal, 7 malam dia molek di fitnah. Nampak tak? 2 bulan kita mati bini kita, molek-molek ada dah. Gedik tu pasal minggu. Beli jago bakar.
Poh mai berapa keping gambar dah dalam Facebook. Netan negara. Faham? Dah kita 2 bulan duduk lagu pun. Nah. Habis edah nikah. Nikah lalu. Dengan apa? Waktu kan mandi kita. Dia main kenyik mata dah masa mandi tu. Lagi. Nah. Tu kau puang kau lah. Tapi bukan orang awal lah. 5 nipis. Dah. Jadi mudah-mudahan kita ambillah pengajaran daripada hadis tadi. Duduk-duduklah dengan berzikir pada Allah kalau tidak dalam kumpulan pun, dan belajarlah ilmu agama, kerana kita tidak akan rugi, melainkan untung semata-mata. Zikir kita menguntungkan kita, belajar agama menguntungkan kita. Wallahu a'lam. Sebelum saya menjawab soalan, kutipan yang akan kita kutip daripada hadirin hadirat malam ini untuk maslahat surah kita ini, dan kita nak buat pagar surah. Sila gerakkan tabung sebelah kanan laki-laki dan perempuan, hak belah nun buat gerak tabung. Awak gerak. Jangan gerak saja. Gerak ubuh, gerak ubuh, gerak ubuh. Gerak saja, kosonglah. Jangan tunggu esok pula. Takut kita mati malam ni. Jangan sayang dan tidak akan rugi. Kita ada 100 riyal, kita wi 20 riyal, tinggal 80 Nampak? Tapi 80 Tuhan akan tambah. Tapi kalau kita beli benda lain, makanan, pakaian, rumah dan sebagainya, kita akan tidak ada tambah lagi dah. Ada pun sedekah, Tuhan akan tambah. Ma yang kusum malun min sadaqah. Nabi sudah menjamin tidak akan kurang hartamu sebab kamu bersedekah. Kita bawa 10 riyal je Ustaz, tapi dia lagi nak beli mi goreng pula bawa balik rumah. Nak lagi? Ada apa? Ubus 10 balik 9. Jadi ada gak serial sedekah. Sambil-sambil kita memberi sumbangan untuk maslahat surah padang pak wang kita ini, kita tengok soalan yang diatur oleh orang kampung. Boleh atau tidak kita nak beri nama anak dengan nama malaikat? Ulama berkhilaf pada masalah nama malaikat. Nama nabi-nabi tak ada khilaf, boleh. Nama malaikat ada kata boleh, ada kata makruh nama malaikat. Tapi pandangan yang lebih ramai dibolehkan. Dia pun nama anak dia Muhammad Jibril. Macam qori yang sedap suaranya orang Mesir. Tak, Syekh Muhammad Jibril. Itu qori Al-Quran. Nama Mikail. Maksudnya baik. Maksud nama Israfil, maksud yang baik. Yang tak boleh nama-nama yang tak molek. Cuma janganlah bubuh nama Abdul depan. Abdul Jibril tak boleh. Itu hamba Jibril pula. Tak. Nama yang terbaik ialah nama Allah dan nama Nabi. Nama Allah yang terbaik, inna ahabba asma'i indallahi Abdullah wa Abdurrahman, Nabi kata. Nama terbaik yang paling Allah sayang sekali, nama Abdullah dan nama Abdurrahman. Kemudian nama para nabi. Soalan seterusnya, sebelum melafazkan kalimah azan, adakah disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Sebab saya pernah mendengar kebanyakan Bilal kita membaca sebelum azan. Terima kasih. Azan itu bermula dengan Allahu akbar. Bacaan-bacaan sebelum azan dibolehkan. Tapi itu bukan azan. Semayang dimulakan dengan takbir. Nabi kata iftitatu hat takbir, permulaan semayang itu takbir. Jadi kalau kita baca bismillah ke, kita baca qul a'udzu birabbin nas ke, kita selawat sebelum semayang, itu dibolehkan, tapi itu bukan lafaz-lafaz semayang. Jadi azan bermula dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ketika Abdullah bin Zaid dah memberitahu tentang kalimah azan, Nabi kata cesbuk. Maka katanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi sebelum itu kalau kita kata bismillahirrahmanirrahim, maka itu bukan azan. Jadi kalau awak baca la haula wala dan sebagainya, dibolehkan. Sebelum semayang kita baca
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kerana nak minta jangan waswas dan sebagainya. Boleh, hukumnya harus. Jangan kata itu adalah sunat-sunat sembahyang. Hukumnya harus. Soalan seterusnya, wujud tak hak sepencarian dalam Islam? Wujud lah. Suami kerja, bini kerja, contoh. Nah, suami beli barang ni, pipang resik. Bini pula beli ni berumah lah. Dan rumah yang satu duduk. Suami beli robot, balik di rumah. Bini beli katil, balik di rumah. Bini pula beli dapur, buh di rumah. Laki pula beli meja, buh di rumah. Jadi bila berlakulah perceraian contohnya, faham lagi, atau kematian, hak mana hak isteri, kalau suami mati, hak isteri tidak difaraidkan. Kerana tu harta orang hidup. Faham lagi? Mana ni tak resik dia. Jika tak ada resik, jadi payah nak ingat dah, maka bagi dua. Dipanggil tasamuh, berlebih kurang. Faham lagi? Dah ingat dah 20 tahun hidup bersama. Tiba-tiba berpisah. Dia bagi dua kata. Tapi jika semuanya suami yang beli, tak ada lah sepencarian. Melainkan isteri itu yang membantu suami. Dia yang bantu suami, dia yang basuh baju suami, dia yang tukar masak untuk suami, dia jaga rumah untuk suami. Maka ada harta sepencarian. Yang tak ada harta pencarian ialah digaji semua kerja-kerja rumah isterinya. Soalan seterusnya, apakah hukum seorang isteri berbohong sebab nak jaga maruah dan aib suaminya? Jadi orang khabar begini, kalau dia kata betul aib suami dia, dia pun kata tak betul. Tak betul itu mengkhabarkan benda yang tidak sebenarnya. Apa makna bohong? Al-ikhbar bima yukhaliful waqi', memberitahu perkara yang menyalahi keadaan yang sebenarnya. Jadi adakah boleh kita bercakap benar mengaibkan orang? Tak boleh. Al-Imam Al-Ghazali berkata, asalnya bohong ini tidak boleh. Maknanya kita dulu kan bercakap benar dulu. Tetapi jika bercakap benar itu mengaibkan orang yang tidak ada maslahat atau menolak mudarat, tak boleh. Jadi batu Nabi benarkan berbohong dalam beberapa perkara dan ulama qiyas dengan ijtihad. Contoh Nabi kata dibenarkan berbohong dalam peperangan. Tentera Islam ditangkap oleh musuh. Musuh kata tempat letak senjata di timur ke di barat sebab nak bedil, nak bom malam esok. Dia pun bercakap benar, di barat acul bur kalau habis Islam. Maka dibenarkan pelawak. Faham lagi? Orang yang bergocoh, nak berbunuh-bunuh, berbalah-balah, kita nasihat dengan molek tak jadi apa. Kita lebong, kita pelawak jadi molek, dibenarkan. Faham lagi? Memang diramang kata kedalah. Kih tu yang nak tikang itu. Diramang dia kata kedalah. Siapa kedalah? Jadi dia orang bekal. Faham lagi? Orang bekal jangan main untuk guru silat orang jenis silat gaya-gaya ni. Dah laku orang. Dia takut ini dia. Faham lagi? Jadi bila dengar diramang kata dalah, dengar ada bukti diramang kata kedalah, tubik nak berkecoh, nak bertikang. Kalau ni waktu bik lawi ayam, waktu lawi itik. Badi nak rodok tekok tu. Jadi orang nasihat tak baik bala. Kita sama-sama Islam, sama saudara. Tak ada. Hari ni mayat seorang ada lagi. Kalau dak aku dia. Jadi dia pun pelawak. Gini, saya sendiri ada masa drama cakap tu. Dia bukan kata ke dolah tu makna mung. No, dolah ke ayung. Pelawak ya. Dia pun tak bala. Itu maksudnya mendamaikan orang. Begitu juga orang yang menjinakkan hati isterinya. Tak? Kalau cakap betul, rasa hati. Dia pun pelawak. Barulah isteri dia tu jadi baik. Contoh baru nikah, bila baru nikah. Nikah dengan orang haji contoh. Puan orang haji. Lelaki orang rawa Jadi marilah di rumah atau menatu rawa. Hari pertama duduk nangis dah bini. Laki tu orang pergi pandai ada
Balik tengok bunyi nangis, duduklah robok tu. Faham lagi? Kata bapa nangis ni, dak usah nangis lah. Kita baru nikah semalam. Mak kata ke kita hitam. Natu tidak lah hitam sangat macam dodo gitu. Habis kurang gitu lah. Jadi mak ni jadi mulut agak uduh sungguh, agak kurang. Jadi mulut laser sungguh. Jadi bukan nak kata sangat, nak suruh kata orang makan tu. Turun makan nasi metang tu nangis tu. Nampak? Ada orang tua gitu mulut. Ada? Jadi kita bukan mak tu tak apa mata dah. Kita pelawak situ. Supaya tak menangis, supaya jadi tak sedih dah. Itu maksudnya. Mak kita tu tak nampak mata. Tak boleh. Padahal mak dia terang. Kalau duduk patau turun nampak orang duduk berok belah kapal. Faham lagi? Tapi kita lebam juga, mak tak nampak mata dah tu. Mu awak putih. Tak ada jangan orang putih macam awak. Kita kata gitu. Pelawak tak? Supaya dia jadi semula sihat semula. Faham lagi? Pada dalam hati kita kuali yangi. Faham? Nampak? Nampak? Itu zahir. Itu contoh. Tapi kalau ada benda benar boleh pakai, tak boleh pakai pelawak. Dia benda untuk maslahah dan untuk menolak mudarat. Soalan seterusnya. Kita niat semayang jamak nak qasar, kita niat nak akad takbir. Payah nak niat masa akad takbir, apa payah? Mu sebut banyak sangat memang payah. Saja aku semayang fardu asar jamak takdim dengan luhur 2 rakaat qasar belakang tu imam menghadap kiblat. Macam lagu iklim no bodoh tu panjang no. Pendek je aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar qasar. Dia tak? Aku semayang fardu asar jamak dengan luhur qasar. Habis ya. Allah, aku semayang fardu zuhur jamak dengan asar qasar. Tamu sebut qasar 2 rakaat. Tamu sebut 2 rakaat pendek. Tamu sebut pendek short. Maknanya sama berlaku. Faham lagi? Mudah. Soalan seterusnya. Kalau isteri terima nafkah haram daripada suami tak tahu, dosa tak? Tak dosa. Yang dosa suami. Ingat bila kita berkahwin, wajib beri nafkah. Wajib. Tak beri dosa sengaja. Mereka uzur. Apa nafkah? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Balik kalau zaman ni zaman Covid ni dia 2,000 lah sebulan. Beri ke bini. Faham lagi? Beri tak 2,000 sebulan. Dah beri payah. Golik-golik lah. Kalau orang bandar tu, faham? Dah makan bukan jangan dulu. Dulu bini kita bagi-bagi si apik sambal. Tengah hari nasi kita ikan singgah lening. Ni tak kira kita cermin. Buang merah mengatur. Faham lagi? Fuk pandai, kali atas 60, 80, makan malam 115, 130 kali makan kedara. Taman dia ni betul tak? Dulu kita makanlah kedai, sutik kedai tu, sekapung makanlah kedai. Kira sekedar 32 riyal. Sekedar makan. Ingat tahun 90-an. Lain ni kita, bini kita, anak 2 orang apa? 93. Faham lagi? Wi 2,000 sebulan ke bini. Nak suruh dia sayang lagi, wi 4,000 sebulan. Apa setuju tak bini laki wi 4,000 sebulan? Suka tak? Suka. Baru dia tak Allah macam nikah pula. Ni tak wi 400 ke bini. Nah, batu sembang kedai kopi jangan kau gegang tangan atas meja. Beli basikal 3,000 buat kau wi bini 400. Nah, tak betul. Jadi kalau laki beri makan haram kita tak tahu. Kita tak tahu tak apa. Faham lagi? Dimaafkan. Yang tak maaf tu suami. Haram ini 2. Satu haram zati, yang kedua haram maknawi. Haram zati mana benda tu haram dah. Curi orang adik akak rumah.
Haram maknawi, benda tu halal tapi kerja kita haram. Jenis hajah projek, jenis lebong tenda, jenis sogok ke YB. Banyak ni. Patut tenda tu undi secara terbuka. Dah bahan ke bawah piti dah rasuah. Itu makan haram lah ke tu? Faham lagi? Makan haram tu jangan main. Semayang lah pakai awal. Biar piyah macam kubur sejik pun. Ya, diangguk sampai ke lutut pun. Dah terima mayang. Hati-hati. Nak kaya tak ada masalah, silakan. Jutawan, bilion boleh jadi. Jangan ada yang haram. Dah kalau makan haram, mana kamu tanggung dengan suami? Ngui makan kanak benda haram. Kan bini kita amanah. Bukan pati amanah, amanah Allah. Faham lagi? Anak kita kan amanah Allah, beri yang baik. Talabul halal faridah. Cari cara yang baik, cari halal. Itu yang fardu, yang wajib. Kita tak ikut dah. Dia kata rezeki jangan ditolak. Memang ada rezeki haram. Terang sikit mengenai keadaan Allah yang terletak pada keredaan ibu bapa. Kemerdekaan Allah terletak pada kemerdekaan ibu bapa. Maksudnya begini, bukan makna ibu bapa kita ni wakil Allah. Maksudnya suruh buat baik pada ibu bapa. Lepas suruh menyembah Allah, Allah katakan wabil walidaini ihsana. Kemudian buat baik pada ibu bapa. Mana tinggi kedudukan ibu bapa. Bukan mana bila ibu bapa marah Allah marah. Bukan. Ada kalanya ibu bapa marah, Allah tak marah pun Allah marah ibu bapa tu. Nak khabar kedudukan ibu bapa. Kita nak jelas ke orang tu biar betul. Dah ayah marah, Tuhan marah. Mak marah, Tuhan marah. Automatik gitu. Salah. Dalam perkara-perkara keredaan Allah dan ibu bapa itu kita sakitkan hatinya, maka marah Allah. Suruh taat ibu bapa. Maknanya walau ibu bapa kita buat salah sekalipun, kita kena jaga kau. Bukan taat, kena jaga adab-adab kita. Cara menegur, nasihat dan sebagainya. Itu dah dijekah ibu bapa kita. Wala tanharhuma, walaupun salah ibu bapamu, wala tanharhuma, jangan jekah. Kawan kita boleh kita jekah, anak kita boleh kita jekah, bini kita boleh kita jekah, ibu bapa tak boleh. Walau ibu bapa salah. Tapi wa kullahuma qaulan karima. Kata dengan perkataan yang baik. Faham? Sekarang musim banjir, musim tangkap ikan. Boleh tak musim ini kita berdoa kepada Allah berkat air hujan ubat penyakit hati kita? Boleh. Mu ambil air kolah, mu ambil air hujan, mu ambil air laut, mu ambil air sungai. Bila mu nak minum berdoa, bila mu nak wawas mandi berdoa, boleh. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi SAW tiup pada air. Nabi SAW tiup pada orang. Tiup pada tapak tangan. Itu semua ni jenis tiup-tiup. Ni sunnah Nabi. Ada orang tu bawa air negang hati. Apa maksudnya? Doakan kepada air itu berkat. Doa itu mudah-mudahan Allah beri terbuka hati. Itu maksudnya. Bukan air negang hati bila minum boleh lapang air. Kawan tu 2 tahun tak pergi sekolah, tak kata 4 tak masuk kelas, tak kata 5 tak masuk kelas. Malam nak periksa buat air negang hati. Tak jadi apa. Maksud air negang hati, dia belajar daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Siang malam duk mengaji. Jadi kita beri lagi minum air keberkatan ni, mudah-mudahan dia tak lupa apa yang dia belajar. Itu barakah. Barakah. Tapi jangan menipu lah ni, jual pula. Air jampi tulis baca ni kadang-kadang pelawak je. Kalau dia baca sungguh, alhamdulillah. Kalau dia tak baca, tipu. Jadi kalau orang jahat ambil kesempatan. Air telaga gitu 30 juzuk tulis. Macam-macam dulu ni. Nelayan jumpa iPhone dan MacBook dalam laut, jatuh terapung mengambil kotak-kotak, apa hukumnya? Jika kita tidak ada alat itu akan rosak di mamah air. Baik. Dia kata nelayan jumpa barang orang jatuh dalam laut. 2-3 kotak boleh seorang.
Ini dah masuk dalam bab luqtah. Luqtah ni harta orang lain yang jatuh dan tuan ni tak sedar jatuh. Atau sedar tapi tak dah nak ambil. Pokoknya boleh tak kita ambil begini. Kalau kita niat nak ambil ke kita, maka haram ambil. Dia niat niat ni bang aku boleh aku dah. Jalan-jalan jumpa rata, jalan-jalan jumpa piti, jalan-jalan jumpa cicing bira jalan. Dalam hati ambil aku. Nabi sebut dalam hadis, bila kita niat nak buat dosa, belum lagi ditulis. Tak tulis lagi. Bila pak kita pegang tulis. Satu dosa. Faham ke? Tengok rata, tengok piti, tengok beg piti orang jatuh. Nak piti. Ambil aku. Tu niat nak bahang kita tu, niat nak buat dosa tu. Belum ditulis dosa. Kita pegang beg piti tulis dulu. Jadi ulama kata kalau niat nak ambil kamu, haram ambil. Yang kedua bukan niat nak ambil. Kita niat nak pulangkan balik. Baru halal kita pegang. Nampak lagi? Baru halal. Harta orang kita pegang. Ambil cicing, ambil rata dan sebagainya. Nampak? Tu je kena mengaji. Nah, ambil rata harga 10,000, ambil piti 50,000. Tak kira lah. Barang kemah ke apa? Nabi kata arifhu haula, hendaklah kamu iklankan penemuan itu selama 1 tahun. Setahun kena iklan. Dulu lepas main Jumaat orang umum, siapa yang ada hilang rata tak pada jalan-jalan ni sila berjumpa dengan JK masjid. Nah, ni tulis dalam Facebook. Siapa ada hilang duit, jangan buat nilai yang sebenar, nilai anggaran. Tak, duit antara 5,000 sampai 10,000. Nak di jalan kampung Patai Ali menuju ke simpang Pasir Tinggi. Kalau yang hilang jumpa saya. Dia mari jumpa kita kata apa ibu? Dia jawab lapang. Kang. Pitih gua mana? Dia kata ikat ngetok. Kang pelawak. Dia gitu. Nampak? Dalam masa setahun tu. Melainkan benda yang mudah rosak tak wajib setahun. Contohnya onde-onde. Faham lagi? Berbak jatuh onde-onde tepi tu. Dia pun dengar ustaz kata setahun. Dia pun simpang setahun. Dah jadi onde-onde dah jadi ball bearing. Faham lagi? Hitam beletung. Tu dia boleh makan. Tengok kanan, tengok kiri, tuang tak mari pun. Dia pun pergi kedai, dah tarik makan onde-onde. Faham lagi? Tapi kalau tuang dia mari lain kali, wajib kena ganti. Sebab tu bila kita makan hak benda cepat rosak, buah-buah, telur ayam dan sebagainya, tuang tak ada. Kalau kita tak makan rosak, kita makan halal, kena tanda onde-onde sebuku. Tulis dalam notebook. Mana tahu 3 tahun lepas tu dia terbaca di dalam Facebook. Dia kata kenangan 3 tahun lepas pergi makan angin di Terengganu, sangat suka tengok jambatan boleh angkat-angkat. Faham? Tapi rupa panjang bawah macam ke hutan belantara. Faham lagi? Tetapi yang paling sedih hari nak balik, masa keluar daripada kampung Rawai, terjatuh onde-onde. Orang ni rupanya. Faham? Kita tahu tak? Wajib kena bayar. Kena bayar. Kena hubung dia. Itu Islam. Faham tak? Bergaluh. Orang kati balik. Kita bukan Islam, nyelang. Faham tak? Mu puak, aku puak, mu puak, aku puak. Badi besar rumah, badi besar kereta, bahang pitih belaka. Betul tak? Kati balik. Nak ke Islam tu kan? Kan pati duduk Islam. Banyak amalan kita. Itu cara Islam. Kena kati balik. Bahan-bahan telur, masih kenduri. Kena kati ya. Dok kati lah, kerak lagi ya. Ropuang tu, bahan lauk, dapur. Tak minta dengan tuan rumah. Dia gigat kau kenduri. Dah tak lagi? Dah. Dia nak balik, balik tu, ya, Cik Yang, takut laki hamba balik, terima kasih lah. Dia lebih luar, ibu kau lauk se, nasi se. Haram ambil. Kenapa? Tak minta dengan tuan rumah. Faham? Boleh. Tukang bubuh tu tahu apa dia bubuh ke?
Dia tak tahu benda dia macam sodek tu sama ke sodek. Dia tak tahu kau tak ngaji. Orang minta ubah-ubah. Dan dengan nasi sesupik, telur 2 tik, dengan gula, dengan daging, dengan kambing. Tak? Minta tak dengan tuan rumah? Tak, dia kata nak alik. Pak bola jibat, gede balik. 4 orang boleh makan. Makan haram. Wajib kena ganti. Kamu nak Islam tak? Itu Islam tu. Betul tak? Tapi kalau tuan rumah tak apa. Ni jah aku nak kamu ada aku ni aku dak nanak mari kat bawa dah rumah anak aku ramai apa semua nak minta lah nasi dia rumah tu ambil dengan kawah-kawah dia pun halo bang ambil boleh ambil dengan kawah pasal tuan dia sebut kawah itu halal lagi ada cuma kita muhasabah ada tak ambil nasi orang tak khabar malam ni kena kira lalu esok telefon Repuan pakai comel curi. Tengok pada tudung tudung ni lupa. Apa lagi? 120 tudung. Mulut macam anak anjing mereka nyala comel. Celak mata lagi. Betul tak? Tapi curi. La ilaha illallah. Apa lagi curi? Nah, salah. Tu bini laki bahan telur luar. Macam beruk. Dia makan. Dia makan kenduri. Dia tengok bila orang nak balik, tuan rumah wi telur. Sini wi telur. Wi tak? Ke tak wi telur sini? Tak wi? Ada? Wi tak? Kau wi telur. Budaya. Bukan wajib pun. Faham? Dia tengok, ada sini telur. Kan latang banyak kan? Dia pergi rapat ambil boh sutir telur bola kocek. Tuan rumah dah harap. Dah dia ambil sudah. Kek gi nak balik. Tuan rumah buyak. Buyak dari salam puluh yang pula. Balik dulu dah, cik mak dah, terima kasih banyak. Ambil telur saya. Kadang-kadang telur tu telur saja gitu, kadang ikat di lidi. Buh bunga datang. Kadang ubuh dalam makuk, waktu YB lah dalam makuk. Ada kepala asa gitu. Orang kapok kena orang kita ceruk dalam tisu gitu. Betul tak? Tengok bahan dah awal sutir curi. Tuan rumah wi pula sutir. Menenggang balik 4 utir telur. Dah. Betul tak? Tak. Halal ke haram? Berapa utir hak haram? Faham lagi? Sutir haram hak curi tu. Dalam ni berapa suti kalau telur rebus? Kalau telur rebus Kedah sini. Seria tak? Seria. Kau lupul 12 ria. Kalau hotel. Jangan main kau lupul. 42 ria makan lagi. 42 ya hotel. Kalau hotel MO tu 80 makan lagi. Sini sekapung boleh makan. Jadi kira je Allah ustaz kata 7-8 kali dah kuat gitu. Nampak? Kena telefon esok. Kena telefon. Assalamualaikum Cik Mak ni kita dengar ustaz ngajar malam kata telur aku ada ambil telur itu salah dak ambil sutir dak kenduri itu jadi nak ganti balik lah. Kena telefon. Cik Mak kata Allah mu dari kecil kawan aku beranak sama 2 ya. Mana ya? Faham lagi? Jangan main telur Cik Mak lah. Faham lagi hukum. Jangan ada hak haram. Leni wereh. Utang orang tak bayar kebuk bawa bini. Pergi makan angin Bandung kita begini. Faham? Utang orang pelepeng tak bayar. Makan harta orang cara tidak sebenar. Ejah kau tu, ejah kau ni, ejah kau tu, ejah kau ni buat senyap. Boleh senyap. Sedap. Jadi darah daging. Bila jadi darah daging, kullu lahmin nabata min suhtin Wanar aulabi. Bila jadi daging tubuh padamu, layak masuk neraka. Ada soalan lisan? Cepat nak balik. Pukul 9 ada. Soalan lisan dia. Tak ada. Lagi? Tak ada. Nah, nyanda je keke. Nah. Ada tak? Ada. Jangan malu. Tanyalah.
Ha? Ha. Ha, baca saya tak jauh. Buat pembedahan, dia tu pesakit ke doktor? Ha. Cuba baca kuat. Dia pesakit. Bukan dia membedah. Jadi bila kita nak masuk dewan pembedahan nak belah, pukul berapa belah? Contoh. Pukul 4 petang atau pukul 6 petang. Contoh. Kalau sesat awal habis pukul 7. Tapi kalau sesat lewat pukul 8.30 baru habis. Habis garik. Contoh. Jadi macam mana dengan sembahyang maghrib? Jawabnya mu belah dulu. Belah dulu, nak sembahyang awal tak boleh kerana mu dalam waktu asar. Tak boleh kan sembahyang garik awal dalam waktu asar. Belah. Mu kejut waktu mana sekarang? Kejut waktu subuh dah, habis dah. Maka kalau kamu pembedahan itu kamu tidak sedar, orang yang tidak sedar lagu mana? Tidak wajib sembahyang. Faham? Maka tidak ada qada kerana tidak mukallaf. Tapi kalau musdar di dalam waktu isya, maka mungkin sembahyanglah sembahyang isya dan qada sembahyang maghrib. Faham lagi? Dia lagu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita masuk belum waktu sembahyang lagi. Contohnya masuk pukul 12 hari, tak ada waktu sembahyang. Habis masa-masa mana dalam waktu sembahyang. Dalam waktu sembahyang pukul 1 lohor kita nak belah pukul apa? Nak belah pukul 2. Pukul 1 boleh tak sembahyang? Tak boleh sembahyang pasal tengah duk masuk wayar apa semua ni. Maka uzur lagu tu boleh qada. Kalau dalam mazhab Maliki boleh jamak. Kalau sesuai dengan jamak. Dalam mazhab lain tak ada jamak sakit. Kerana apa? Kerana betul belaka mazhab mana pun, segala perkara ni bila ketat, kepik, dilonggarkan hukum. Al-umuru idza daqat ittasa'at, perkara-perkara agama ni bila terkepit, ittasa'at, dilonggarkan. Qada mana longgar? Qada-qada patut saja. Dan ada kaedah al-masyaqqah tajlibut taysir, orang yang dalam kesukaran diberi hukum keringanan. Orang puan nak beranak, nak tak beranak lagi tu sakit dah, maka dia boleh qada asal yang tak sembahyang itu selepas kering darah nifas. Ada lagi soalan? Orang tua dia kalau tak habis sembahyang raya ni tak, dia sembahyang zuhur dengan asar. Dalam mazhab Syafi'i dia tunggu hujung waktu, dekat nak masuk asar sembahyang zuhur, supaya tak buat 2 kali dalam masa yang terpisah. Habis sembahyang zuhur, orang bang asar sembahyang asar pula. Dia tidak ada jamak situ. Bab jamak jumhur ulama, jamak musafir, jamak hujan, jamak takdim. Jamak sakit dalam mazhab Maliki. Jadi dalam mazhab jumhur ulama sembahyang hujung. Okey? Patutnya sembahyang pukul 1 zuhur. Dia sembahyang pukul 4. Sebab apa? Sebab 4 10 minit asar. Jadi habis sembahyang zuhur, sembahyang asar. Ada lagi soalan? Akidah orang yang mengatakan Allah sama dengan makhluk halus. Allah ini disamakan dengan makhluk. Allah ini khaliq. Khaliq ini fa'il, yang berbuat. Lain pada Allah, ma siwa Allah tu makhlukun. Makhluk maknanya ma khuliqa, benda-benda yang dijadikan. Jadi kalau Tuhan itu dijadikan, itu bukan Tuhan. Tuhan ini menjadikan. Lain pada Tuhan, dijadikan. Khalaqallahu samawati wal ard. Allah menjadikan 7 lapis langit, Allah buat. Sumastawa ila sama fasawahunna sab'a samawat. Kemudian Allah pun dia nak buat langit, lalu dijadikan jadi 7 keping. Jadi langit itu Allah yang jadikan dia. Tiap benda yang dijadikan kita baca makhluk, itulah makhluk.
Bang, Allah khaliq, khaliqun, yang menjadikan. Maka siapa yang kata Tuhan itu makhluk, kafir kalau dia orang Islam. Kalau dia orang kafir, kafir dah. Jika dia orang Islam, dia jadi kafir, maka wajib disuruh bertaubat dengan mengucap 2 kalimah syahadah dan menarik balik kalimah yang salah itu. Dia gitu. Sebab kita ni banyak kan duk main otak sendiri, duk main baca buku-buku orang hak anyuk-anyuk dia ikut. Sedangkan kitab yang disuruh kita baca tentang ketuhanan, kitab Al-Quran. Ini masalah. Itu yang orang nampak, yang tak nampak, yang ramai, yang tidak viral, yang orang tidak terkenal. Lagi. Soalan terakhir dah. Orang yang kena zalim, zalim doa dia ni makbul kan? Ya. Tapi banyak doa itu yang tak boleh. Contoh? Contohnya kalau kau penuh dia penuh doa yang dia orang ni lah. Kita doa kepada orang jahat nak supaya jadi benda bala petaka. Gitu soalan. Baik. Orang buat jahat ke kita, kita doakan biar benda Tuhan balas benda yang buruk kepada dia. Baik, ulama-ulama mengatakan boleh. Boleh saja. Bukan afdal. Bila Nabi dipelekong batu, yang tukang pelekongnya budak-budak, yang tukang upahnya orang tua, di Taif. Itu dia tak ambuh masuk Islam, tak beci ke dakwah ni, dia upah budak-budak nakal-nakal suruh pelekong batu. Kena atas kepala Nabi. Faham? Nabi pun berdoa baik. Allahumma di kaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada kaum aku. Fa innahum la ya'lamun, mereka tak tahu. Beri petunjuk. Tetapi ada kali yang lain Nabi berdoa dengan petaka, dengan bala. Seperti Nabi berdoa supaya Allah hancurkan tentera musyrikin pada perang Badar. Jadi maksudnya dua, doa baik boleh bagi orang jahat ini, doa jahat pun boleh. Tapi doa jahat itu benda yang menasabah. Ya Allah, balaskan perbuatan kejahatannya. Itu boleh ya. Jangan lebih daripada hak. Tak boleh, haram. Kawan tu curi wah pelang yang langgar ni lagi mapuh gitu. Wah pelang apa nak suruh mapuh. Faham lagi? Itu salah. Jadi kalau orang hak pala-pala pengak, Nabi doa dengan buruk. Hak ramai-ramai orang awam, Nabi doa kebaikan. Boleh, bukan kata tak boleh. Cuma lebih banyak doa itu doa kebaikan. Cuma kalau kita doa yang buruk, biarlah Allah yang tentukan. Nampak? Curi bananya susu getah dua makuk. Dah, minta langit lori je mampu biji lacak gitu. Biar rumah hangus habis mati semua sekali. Padahal 2 makuk susu getah. Itu sudah zalim, tak boleh. Mudah-mudahan kita tidak banyak, sedikit dapat kepahaman pada malam ini. Terima kasih pada pihak surau kerana menjemput dan mengizinkan kita berkuliah. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.